أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا علما وفهما مستقيما وهداية من صواب لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم انعنا من نعرف بفضلك ونحن الملائكة المقربين المخلصين وافتح لنا ورحمتك وعلينا نصر رحمتك يا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ محسن تعالى نفعنا بالله في الدارين آمين. Dan keluar dengan kata daripada dalil itu. Kita masih di dalam ta'rif makna, ta'rif bagi mengenal. Yang mana kata dulunya pada ta'rif ma'rifah mengenal, dia katanya iaitu jazam yang muafakat bagi yang sebenar daripada dalil. Mengenal, mengetahui itu, mengenal samu, mengetahui pun samu, ialah jazam yang muafakat bagi yang sebenar daripada dalil. Mana jazam itu hasil daripada dalil. Jazam itu hasil daripada dalil. Kalau jazam tapi tidak hasil daripada berdalil, maka bukan dia ain mengetahui lagi. Maka di sini dia katanya dan keluar dengan kata daripada dalil itu jazam yang muafakat bagi yang sebenar. Jazam putus kejap dah muafakat dengan sebenar, maknanya tak salah dah tu. Sebab muafakat dengan yang sebenar, mana betul dengan perkara, dengan diri perkara, mana jazaman dia tu jazaman yang betul. Tetapi walaupun dah betul, walaupun dah jazam, walaupun dah betul, tetapi tiada daripada dalil. Bukan datang daripada dalil, bukan hasil daripada dalil. Bahkan hasil daripada jazaman dia tu, yang betul dengan wakil tu, jazam dia tu daripada dengar orang cerita. Dia percaya kepada seorang yang cerita kepada dia, bapa dia ke, ibu bapa dia ke, ustaz, guru, cikgu dia ke, dia kemas dengan tu lah. Bukan daripada dalil yang dia berdalil sendiri, bukan. Maka bahwasanya dinamakan dia taklid. Maka bahwasanya jazam yang tiada daripada dalil, maka bahwasanya jazam tiada daripada dalil dinamakan dia kan jazam tiada daripada dalil, dinamakan kata taklid. Belum panggil, tiada dinamakan ma'rifah lagi. Belum, mana tiada dinamakan ma'rifah, tak sampai peringkat ma'rifah lagi. Itu duduk di peringkat taklid baru. Nah, itu duduk di dalam peringkat taklid, tak sampai peringkat ma'rifah. Duduk di peringkat taklid, tak sampai peringkat ma'rifah. Maka yang pada halnya yang wajib di atas kita orang mukallaf apa dia? Taklid ke ma'rifah? Jawabnya ma'rifah. Yang wajib di atas kitanya ialah kita duduk di dalam peringkat ma'rifah,
Maknanya kalau duduk di dalam peringkat taklid tak lepas daripada wajib lagi. Maka tak dapat tidaklah dia orang yang duduk dalam peringkat taklid tak sampai peringkat makrifah mesti wajib dia ushah lagi. Wajib dia ushah, wajib dia ushah lagi untuk nak pandai berdalil di atas satu-satu akidah dengan sendiri. Pandai berdalil dengan sendiri. Kenapa saya kata pandai berdalil dengan sendiri? Sebab kalau pandai dalil ikut orang juga, itu panggil taklid pada dalil pula. Kalau tahu dalil tapi dia tak ternampak dalam akal. Dia tak ternampak dalam akal dia, dihafal lah. Dalilnya kalau Tuhan ada, kalau Tuhan baru, kalau Tuhan baru jadi dur dan tasasul, macam mana baru, macam mana dur, macam mana tasasul, dia tak tahu juga. Ingat orang katanya begitu. Itu panggil kata taklid pada dalil. Itu pun tak lepas lagi. Sebab dia nak maksud di sini tahu dalil, tahu di dalam hati, nampak katanya dalilnya begini-begini. Kalau kita katanya ikut orang katanya, kalau tanya mana dalil, cikgu saya ajar begini dalil. Dalilnya begini. Tapi kalau kita kata cuba hurai, macam mana? Tak tahu juga dengan katanya begini. Maka tak boleh juga. Macam dalam fiqh lah. Dalam fiqh kita belajar bab wuduk, katanya wajib kena niat pada ketika basuh muka. Lepas tu guru dia bagi tahulah dalilnya innamal a'mal binniyat. Mana dalil kata wajib kena niat? Mana dalil kata wajib kena niat ketika ambil wuduk, ketika solat takbiratul ihram? Boleh jawab innamal a'malu binniyat. Tapi dia bahasa Arab dia tak pandai. Kaedah-kaedah bahasa Arab pun dia tak pandai. Nah, innamal a'mal. Innama apa makna? Tak tahu. Al-a'mal, apa benda amal? Tak tahu juga. Binniyat, tak tahu juga apa makna. Tapi tahulah kata yang ni jadi dalil bagi hadis ni. Innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa. Tahulah kata yang ni jadi dalil. Tapi cara mana berdalil daripada kupasan dia, daripada katanya innamal a'mal tu menunjuk di atas kata kena niat wuduk. Dia tak tahu daripada nak uraikan dalil daripada innamal a'mal binniyat pergi kepada hasil kepada membawa pada jadi wajib niat pada ambil wuduk tu dia tak tahu. Maka itu dikatakan taklid pada dalil. Tak memadai lagi. Tapi dalam bab fiqh tu di awal lagi tak wajib tahu dalil, memadai dengan taklid. Tapi nak cerita katanya macam itulah orang taklid pada dalil. Dalam bab fiqh ni kebanyakan kita taklid pada dalil, bukan kita tahu dalil. Maka dia katanya itu, maka bahwasanya dinamakan dia taklid dan tiada dinamakan makrifah dan tiada dinamakan ilmu. Dan orang yang bersifat dengan salah suatu daripada yang empat. Tidak. Jadi maknanya orang yang tak tahu dalil tu masih di dalam peringkat taklid, tak sampai peringkat makrifah, peringkat mengetahui, mengenal, tak lagi. Maka dengan sebab itulah tak lepas daripada wajib belajar untuk nak tahu dalil lagi. Kena belajar lagi lah. Tapi kalau dia dah tahu dalil, dah pandai berdalil, maka itu dah lepas.
Kalau dia tak nak sambung belajar lagi, bagi tinggi lagi, bagi banyak lagi pun dah tak berdosa lah. Tapi kalau selama mana duduk dalam peringkat taklid, kena usaha lagi lah. Taklid tu mengikut kansah, iman dia tu dah sah. Tapi kalau tilik kepada katanya, kalau dia aktikad dianya duduk dalam peringkat taklid, kalau mati dalam keadaan duduk dalam taklid, soalnya kekal ke tidak dalam neraka? Jawabnya tak kekal. Sebab iman dia tu sah. Dia dah orang mukmin. Dia dah orang mukmin. Tapi berdosa dia tentang dia tak usaha untuk berdalil. Maka kalau Allah tak ampun, maka neraka lagi lah dia. Neraka sebab berdosa sana. Tapi tak kekal. Begitulah. Nak bagi nampaknya. Kemudian katanya, dan orang yang bersifat dengan salah suatu daripada 4 yang dulu itu, pada suatu daripada aqaid yang lagi akan datang, maka iaitu kafir dengan ittifaq. Dan murad dengan 4 yang dulu itu syak dan zon dan waham dan jahil. 4 perkara tu. Dan orang yang bersifat dengan salah suatu daripada 4 yang dulu itu, mana 4? Dia syak pada akidah dia, dia zon pada akidah dia, dia waham, dia jahil. Yang lawan, jahil tu lawan bagi makrifah. Waham, zon, syak lawan bagi jazam. Gitu ya. Pada suatu daripada aqaid yang lagi akan datang. Pada mana-mana. Dia maksudnya begini. Pada suatu daripada aqaid. Jadi kita segala aqaid kita mesti lepas daripada 4 perkara itu. Lepas pada syak, zon, waham, jahil. Fardunya kalau seorang tu dia nak jazam ni, jazam pada setiap satu daripada aqaid. Aqaid kita berapa ke semua? Setengah tu bilang kata 50, wajib 20 pada Allah, mustahil 20 harus 1. Rasul 4 yang wajib, 4 yang mustahil harus 1. Maka setiap satu aqaid itu mesti jazam ke semua. Mesti makrifah ke semua. Mesti betul dengan wakil, mesti lepas tidak taklid ke semua. Jadi maknanya dengan secara keseluruhannya, kalau fardunya kita katanya seorang ni dia dah jazam kemas kata Allah ada, Allah sedia, Allah tak serupa dengan makhluk. Tetapi dia syak, dia zan pada Allah kuasa ke tidak. Maka lepas ke tidak, tak lepas lagi. Dia naknya ke semua. Walaupun ada satu lagi yang dia tak jazam. Dia zan, dia waham. Maka ialah. Apa dia? Masih tak lepas lagi. Naknya, katanya, nak kelepasan tu mesti semua aqaid lepas daripada 4 perkara. Jangan syak, jangan zon, jangan waham, jangan jahil, jangan tak tahu. Begitu. Mesti jadi maknanya kena kenal satu per satu. Kenal satu per satu. Kalau kenal dah 12, sebelah satu lagi tak kenal lagi, tak lepas lagi. Dah jazam dah dengan 12, satu lagi tidak jazam lagi. Maka masih tak lepas lagi. Itu mana katanya dan orang yang bersifat dengan salah suatu daripada 4 yang dulu itu
pada suatu daripada aqaid yang lagi akan datang, pada suatu mana-mana satu, pada suatu, jadi pada mana-mana satu daripada aqaid yang lagi akan datang, maka iaitu kafir dengan ittifaq ulama. Mana dia empat yang kata kalau ada mana-mana satu, ada empat ni dalam mana-mana satu akidah, jadi kafir dengan ittifaq, dan murad dengan empat yang dulu itu iaitu syak, zon, waham dan jahil. Seperti barang yang telah lalu sebutnya. Satu pun dah tak boleh. Apakah kalau kesemuanya? Jangan kita faham katanya kebanyakan, bukan. Setiap satu-satu tu kena lepas daripada empat perkara. Wujud, wajib, mustahil, adam, mesti kena lepas daripada syak, zan, waham, jahil. Begitulah. Kemudian nak nyata satu-satu. Kalau jahil tak lepas pada kufur. Kalau syak tak lepas pada kufur. Kalau zan tak lepas pada kufur. Kalau waham tak lepas pada kufur. Tengok. Adapun orang yang bersifat dengan yang akhir. Yang akhir, mana dia yang akhir? Dan iaitu yang akhir taklid. Yang sani tak tahu dalil, taklid. Tak tahu dalil tu taklid. Tengok. Adapun orang yang bersifat dengan yang akhir itu, mana dia yang akhir itu? Taklid. Mana dia dah jazam. Jazaman dia tu pun dah betul dengan waqi'. Betul. Tetapi tidak tahu dalil. Duduk peringkat taklid. Macam mana dia? Maka ikhtilaf ulama, maka pada orang yang duduk dalam peringkat taklid belum sampai peringkat makrifah dengan sebab dia tak tahu dalil, ada khilaf ulama. Pada iman dia tu sah ke tidak, khilaf ulama. Kata kil bahwasa kafir mutlak, sama ada ia ahli bagi nazar atau tiada. Kata kil, kata setengah ulama, kata kil tu kata kil mana kata setengah ulama. Bukan ke semua. Lepas tu kita ingat kalau sebut kata kil menunjuk kata kaum dhaif. Kalau kata kil ada dikata. Ada setengah ulama kata. Kil mana kata setengah ulama. Kata kil maknanya tafsir begitulah. Kata setengah ulama. Lagi pulanya kalau sebut kil tu biasanya dalam kitabnya, ghalibnya kalau sebut dalam kitab kata kil tu maknanya itu kaum dhaif. Dalam sana dia panggil sirah tamrid. Sirah tamrid dia panggil. Dalam istilah panggil sirah tamrid. Kil, sirah tamrid. Maknanya kalau belajar dalam ilmu nahwu panggil fa'il bina majhul. Apabila cerita dengan bina majhul tu, kil, ruya, sama. Tengok. Kata kil, yakni kata setengah ulama. Bahawasa kafir mutlakon. Kafir semata-mata. Orang taklid tidak sah iman. Jadi kafir mutlakon macam mana? Orang taklid imannya tidak sah. Orang taklid imannya tidak sah. Dengan sebab imannya tidak sah, maka tak jadi iman. Sebab maka iman lawannya kufur.
Tidak sah iman jadi kata kufur. Nah. Sebab kita katanya puasa, kalau batal puasa jadi tak puasa. Nah. Jadi maknanya taklid tidak sah iman. Orang iman, orang taklid imannya tidak sah. Dengan sebab iman tidak sah, tak panggil beriman, tak panggil orang mukmin, tak panggil orang beriman. Kita ni kalau orang manusia kalau tak beriman panggil orang apa? Orang kafir. Begitu. Kekal dalam neraka lagi lah. Nah, mutlakon maknanya apa makna semata-mata? Yakni semua ada ia seorang yang taklid. Orang yang bersifat dengan taklid. Sama ada ia orang yang bersifat dengan taklid, ahli bagi nazar atau tiada. Ahli bagi nazar. Nazar tu fikir, kaji. Mana dia ada fikiran, ada akal, boleh fikir. Sekalipun kafir. Atau tiada. Tiada ia ahli bagi nazar. Atau tiada ia ahli bagi nazar. Atau dia ni bukan ahli bagi nazar. Dia tak pandai nak fikir. Tapi bukan kata orang bodoh. Dia bukan ahli bagi mikir. Maknanya dia ni kalau nak harap dia kaji apa-apa dia tak pandai nak kaji. Lembab. Bukan katanya tak ada akal. Kalau tak ada akal bukan mukallaf di awal lagi. Bukan tak ada akal. Akal tu ada tetapi seolah katanya orang yang nak jadi orang yang ahli nazar ni lampu akal dia tu kuat. Lampu cahaya lampu akal dia tu kuat. Apabila kuat dia boleh nampak jauh kan. Benda yang kecil pun dia nampak sebab lampu cerah, nur, cahaya, lampu akal dia tu kuat. Benda kecil pun nampak. Jauh pun dia nampak. Benda yang kecil-kecil pun dia nampak. Kalau waktu malam pun. Sebab nur, cahaya, lampu akal dia tu kuat. Kalau orang yang tiada ahli nazar, ada lampu ke tidak di akal dia? Ada. Tapi macam cahaya lilin. Lilin yang kecil, lilin yang kuning yang kecil tu. Kalau jarum jatuh kat tanah, nak cari dengan lilin tu tak nampak. Kalau jarum yang kecil jatuh atas tanah tu tak nampak. Apakah lagi jatuh dalam ruput dia memang tak nampak. Jadi maknanya nur, cahaya lampu akal dia tu sedikit. Bukan tak ada. Ada tapi tak kuat. Nak tengok benda halus-halus tak nampak lah. Kalau cahaya lampu akal dia tu kuat, benda halus-halus dia nampak. Benda halus dia nampak. Tapi kalau cahaya akal dia tu sedikit, maka benda halus dia tak akan nampak. Maknanya dia tu bukan ahli nazar. Begitulah kita nak banding katanya ahli nazar ke tiada. Bukan masa belajar tak belajar. Akal dia nur, lampu akal dia kuat tak kuat. Kalau kuat, dapat nampak benda halus-halus. Nak kaji, nak fikir, orang kena nampak benda halus-halus macam ni lah. Begitulah. Iaitu kaum dhaif. Iaitu kata kil tadi. Kata kafir mutlakon tadi. Itu kaum dhaif. Maka muafakat akan kaul ini kaul Abi Hashim Al-Jabba'i daripada Mu'tazilah. Jadi maknanya kaum dhaif dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kaum dhaif dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, tetapi dia berkebetulan dengan kaul bagi Abi Hashim Al-Jabba'i orang Mu'tazilah.
Dan kata kil, yakni kata setengah ulama. Dan kata kil, yakni kata setengah ulama. Bahawasa mukmin, maknanya iman orang taklid sah. Begitu. Iman orang taklid sah imannya. Iman orang taklid sah. Dengan sebab sah itulah dihukum kata dia tu orang mukmin. Tetapi yang deraka mutlakon, yang deraka mutlakon, tapi deraka mana berdosa. Yang deraka mutlakon maknanya tak lepas daripada berdosa. Mutlakon sama dengan tani. Maknanya mutlakon sama ada dia tu ahli nazar atau tiada. Maknanya iman orang muqallid sani, jawabnya iman dia tu sah. Maknanya kalau mati tu dah lepas daripada kekal di dalam neraka. Dah. Kenapa kata masuk neraka? Sebab dia berdosa. Sebab dia berdosa, sekiranya kalau Allah Ta'ala tak ampun, neraka lah. Tapi tak kekal sebab dia orang mukmin. Tapi dia katanya yang deraka ni mutlakon sama ada ahli bagi nazar atau tiada. Ni nyanyalah, kesian kat orang yang bukan ahli nazar kan. Sentiasa dia orang bukan ahli nazar, dia tak akan nampak dalil. Dia tak akan nampak dalil. Sebab dia nur cahaya lampu akal dia tak kuat. Kalau sampai mati pun dia tak akan faham. Tengok. Dan kata kil bahwasanya mukmin yang deraka, yang tiada deraka mutlakon. Kata kil pulanya, orang yang taklid iman dia tu dah sah. Tetapi berdosa ke tidak dalam keadaan taklid tidak usaha untuk tahu dalil, dia katanya tak berdosa semata-mata. Orang ahli nazar pun tak berdosa, orang yang bukan ahli nazar pun tak berdosa juga. Maknanya cukup. Maknanya dia ni tak masuk neraka dengan sebab bertaklid. Dia tak ada dosa dengan sebab dia tak tahu dalil. Dia tak berdosa dengan sebab dia bertaklid. Cukup dengan taklid. Lepas iman sah, berdosa pun tidak. Walaupun akalan dia tu kuat sekalipun. Ahli nazar lah dia. Sekalipun lepas daripada berdosa. Jadi maknanya disedianya, maknanya bagi jazam betul dengan wakil cukup. Sah dan iman. Begitu. Dan bermula kaum yang rajah, ini kaum yang rajah. Jadi berapa tahun kaum tadi itu kaum dhaif ke semua. 3 kaum sani, 3 kaum yang dhaif ke semua. Kaum yang rajah yang kuat, kuat tak kuat ni dalil kuat rajah. Kaum yang dalil alasan dia tu alasan yang kuat jadi kaum rajah. Bahwasanya mukmin yang deraka jikalau ada ia kuasa atas dalil, yakni atas berdalil. Dia ni bahwasanya orang yang taklid, orang yang bersifat dengan taklid, mukmin yang deraka. Mukmin yang deraka. Tapi nak kata deraka ni, jikalau ada ia kuasa atas dalil, dia orang yang kuasa, orang yang mampu untuk nak berdalil tapi tak berdalil. Seperti yang cerdik. Begitu. Orang cerdik, yang cerdik ni lah yang saya katanya cahaya lampu akal dia tu kuat tu. Tapi kebanyakan orang kita masuk dalam bagai cerdik kan. Walaupun tak bijak pun cerdik. Dan mukmin yang tiada deraka jikalau tiada ia kuasa atasnya atas dalil. Seperti orang bodoh. Orang bodoh ni maknanya
cahaya akal, cahaya lampu akal dia tak kuat. Nah. Kalau periksa tu, kalau belajar sekolah, jatuh sterik lah. Tapi dia ni, bukan dia gila, bukan bodoh, tak ada langsung akal dia tu, bukan. Tapi cumanya nur cahaya akal dia tu tak kuat. Benda halus-halus dia tak faham. Nah, benda halus-halus dia tak faham, benda yang dalam-dalam tu dia tak sampai akal dia. Sekadar depan-depan tu boleh lah. Tapi kalau kata nak jual tu boleh lah. Nak jual beli sekadar itu. Tapi nak bijak, nak pandai berniaga sangat. Kalau nak bagi dia jual, tunggu kedai tu. Bagi dia jual, orang beli, dia kira. Boleh sekadar segitulah. Tapi nak bagi dia kaji, buat dalam-dalaman, tak boleh. Begitu. Jadi maknanya orang ni kalau dia belajar dalil pun dia tak akan faham. Sebab tak padan dengan dia. Akal dia tak sampai. Kepada nak fikir tentang dalil tu akal dia tak sampai. Maka cukup dengan taklid. Jadi maknanya kaum rajah dia tafsil. Iman orang taklid, orang taklid imannya sah. Sah semata. Kaum rajah iman orang taklid sah ke tidak? Jawabnya sah. Lalu tu dihukum kata dia tu orang mukmin. Kemudian pasal dalil, tengok dia mampu nak faham dalil ke tak mampu nak faham dalil. Tengok kekuatan akal dia. Kalau akal dia tu dah masuk dalam golongan orang yang akalnya kuat, maka mampu nak faham dalil, maka wajib kena tahu dalil. Tak tahu dalil itu berdosa. Wajib kena tahu dalil untuk nak lepas daripada taklid. Sekiranya kalau akal dia tu tak kuat, ada akal tapi tak kuat. Tak kuat. Tak mampu dia nak faham dalil tu, tak mampu. Tak padan dengan kekuatan akal dia. Maka cukup dengan jazam yang muafakat dengan yang sebenar, cukup. Sebab dia tak ada jalan nak tahu dalil. Tak ada jalan macam mata kita nak tengok kuman tu dia tak nampak. Sebab tu kalau kita tak terpaksa nak nampaklah. Tu contohnya begitulah. Kemudian dia katanya bermula khilaf ini dibina atas khilaf pada nazar. Maka kata kil bahwasanya wajib akan sebagai wajib usul mutlaqan, yakni sama ada ahli bagi nazar atau tiada. Kata kil bahwasanya wajib akan sebagai wajib furu'. Dan kata kil sunat mutlaqan. Dan yang rajih bahwasanya wajib akan sebagai wajib furu'. Jika ada padanya kuasa atasnya, seperti ada ia ahli bagi nazar, dan tiada wajib jika tiada ia ahli bagi nazar. Jadi di sini nak cerita latar belakang bagi khilaf-khilaf kaul-kaul yang tadi. Pada masalah taklid tadi kan. Pada masalah taklid tadi, cuba kita buat kesimpulan, buat khulasah. Kaul ada berapa tadi? Belum nak masuk di sini, cuba kita buat kesimpulan. Kaul ada berapa? Satu kafir mutlak. Satu kan? Satu kafir mutlak. Satu kafir mutlak. Dua mukmin yang deraka mutlak. Gitu kan? Tiga mukmin tiada deraka mutlak. Empat kaum rajah tafsil.
Empat, kaum yang keempatnya ialah kaum rajih, ialah tafsil. Mukmin yang deraka kalau ahli dia kuasa, berdalil. Mukmin kalau dia tu ahli nazar. Dan yang tafsil, jadi kaum rajih dia tafsil, dia tak putus kata deraka, dia tak putus kata tak deraka, dia tengok-tengok. Tengok kepada keadaan seorang. Kalau dia tu cerdik, ahli nazar, maka kalau tak tahu dalil, salah, berdosa. Tapi kalau dia tu kurang cerdik lah, dia tu tak pandai, tak kuasa nak berdalil, maka dah tak berdosa dah atas dia. Kan? Itu kan rajah. Maka jadi empat kaul yang tersebut tu terbina datang daripada asalnya begini. Dia datang daripada khilaf di sini di awal lagi. Tengok dia katanya bermula khilaf ini khilaf empat kaul tadi kan. Khilaf ini yakni khilaf empat kaul yang tersebut tadi. dibina atas khilaf pada nazar. Dibina maknanya terletak di atas khilaf. Dibina ini terletak di atas khilaf pada nazar. Khilaf empat kaul tadi terletak di atas khilaf pada nazar. Maknanya punca nak datang khilaf empat kaul tadi. Punca nak datang khilaf empat kaul tadinya puncanya daripada khilaf pada nazar. Khilaf pada nazar. Nazar tu itu di mana tempat kena nazar? Nazar ni masuk dalam benda mana? Tengok. Dia khilaf di sini. Tengok. Dia katanya maka kata kil bahwasanya nazar wajib akan sebagai wajib usul. Ya. Kita ni dalam Islam ni ada dua kan? Usul dan furu'. Gitu. Kita dalam Islam ni ada usul, ada furu', usuluddin, furu'uddin. Ada usuluddin, ada furu'uddin. Kalau katanya usuluddin tu macam i'tiqad kan. Kalau furu' tu berarti solat puasa dan sebagainya, itu furu'. Jadi nazar ni fikir, nazar maknanya fikir, kaji pada dalil, berdalil itulah. Nazar fikir, kaji, tilik pada dalil, itu dikatakan nazar. Maka nazar ini mengikut setengah ulama, dia kata masuk dalam begini. Nazar adalah perkara yang wajib di atas mukallaf. Jadi perkara yang wajib di atas kita ni ada dua. Wajib sebagai wajib usul. Ada kalanya wajib tu wajib furu'. Kalau kata wajib mengenalkan Allah, wajib apa dia? Wajib usul. Wajib pada syarak lah. Tapi panggil masuk dalam bahagian wajib usul. Wajib solat tu wajib furu'. Begitu. Wajib furu'. Kenapa begitu? Tapi furu' asal pun kita kena buat semata. Begitu. Cumanya kalau orang awam tu tak payah tahu wajib usul, wajib furu', kata i'tiqad Tuhan ada, wajib. Sembahyang 5 waktu, wajib. Begitu. Furu' ke usul, tak payah tahu. Tapi kalau tahu elok. Wajib i'tiqad Tuhan ada, Tuhan sedia tu mana masuk dalam wajib usul. Wajib sembahyang 5 waktu masuk dalam bagai wajib
furu'. Begitu ya. Nafkah kepada isteri, kepada anak isteri adalah wajib furu'. Begitu. Tapi mana-mana wajib furu', wajib usul pun kita kena tunai ke semua. Tak tunai berdosa. Begitu. Maka nazar ni setengah daripada perkara yang wajib. Nazar ni setengah daripada perkara yang wajib di atas orang mukallaf. Siapa orang mukallaf? Orang ada akal, orang balik. Cumanya akal dia tu. Orang mukallaf orang mana? Siapa orang mukallaf? Orang balik. Lagi pula berakal. Ada akal. Cumanya masalahnya akal tu. Kalau tak ada akal, gila tak jadi mukallaf. Tetapi nak jadi mukallaf tu orang yang balik dan berakal. Janji ada akal jadi orang mukallaf. Tak begitu? Janji ada akal. Jadilah orang mukallaf. Tetapi masalahnya akal tu. Di atas seorang-seorang tu tak sama. Setengah orang tu akal dia kuat. Akalan dia tu kuat. Itu panggil kata cidik kan. Lampu, cahaya lampu akal dia tu kuat. Itu katanya ahli nazar. Itu katanya orang cidik. Kalau akal ada tetapi tak kuat. Akal ada tapi tak kuat. Kalau kita nak banding seperti cahaya lilin yang kecil. Begitu. Atau ada macam cahaya kelip-kelip. Satu binatang tu yang terbang malam-malam tu. Nampak kuning-kuning hijau-hijau. Kelip-kelip malam tu. Ada ke tidak cahaya? Ada, tapi tak kuat. Begitu. Tapi nak tanya, ada cahaya ke tidak kat diri dia? Ada, tapi tak kuat. Maka walaupun ada akal, walaupun tak kuat akal dia, tetapi dah orang tu orang mukallaf. Begitu ya. Orang tu dah orang mukallaf. Janji ada akal, orang tu orang mukallaf. Kuat ke tidak kuat, lain kira. Asalkan ada akal, dikatakan orang tu orang mukallaf. Tak ada akal, tak mukallaf. Selain pada balik, akal lah. Begitu. Maka nazar, wajib ke tidak nazar? Jawabnya wajib. Kajian pada dalil, kita nak panjang sikit di sini. Nanti masa ada 2-3 minit lagi. Jadi bagi jelas tu, nazar wajib ke tidak di atas orang mukallaf? Jawabnya wajib. Nazar itu wajib ke tidak di atas orang mukallaf? Jawabnya wajib. Kembali balik. Orang mukallaf orang mana? Orang yang baligh dan berakal. Masuk dalam akal pula. Akal tu ada dua kelakuan. Kuat dan tak kuat. Begitu pula kan? Ada setengah akal tu tak kuat. Setengah akal tu kuat. Kuat sangat, kuat tak sangat itu lain lah. Tak apalah kita kira akal. Ada akal tapi tak kuat. Macam harta lah. Kalau ada RM1 pun panggil kata ada harta. Kalau ada berjuta-juta pun panggil kata ada harta juga kan. Tapi yang ni fakir, yang nu orang sedega, orang kaya. Begitu. Tapi orang fakir, orang ni sama ada harta juga. Cumanya harta sikit, harta banyak. Begitu je lah. Maknanya di sini pun akal pun begitu juga. Asalkan ada akal,
dah tu balik serta ada akal, dah jadi orang mukallaf. Akal tu pula ada kalanya kuat, ada kalanya tak kuat. Kalau kuat tu jadi ahlun nazar, kalau tak kuat tu tak jadi ahlun nazar. Kemudian soal balik. Nah, nazar yang kata wajib itu, wajib apa dia? Wajib usul ke wajib furu'? Wajib usul ke wajib furu'? Di situ pula. Cuba kita buat bayangkan, nazar adalah wajib atas orang mukallaf. Cuba tulis begitu. Tulis begitu. Nazar adalah wajib atas orang mukallaf. Kita tulis begitu. Nazar adalah wajib atas orang mukallaf. Nazar adalah wajib atas orang mukallaf. Lepas tu masuk dalam mukallaf. Masuk tengok di perkataan mukallaf. Mukallaf, siapa mukallaf? Orang yang baligh dan orang yang berakal. Orang yang baligh dan berakal. Orang mukallaf ialah orang yang baligh dan berakal. Masuk di berakal tu pula. Akal kuat, akal tak kuat. Pecah pada dua. Akal tu akal kuat, akal tak kuat. Kalau akal kuat jadi ahlun nazar, akal tak kuat tak jadi ahlun nazar. Di situ. Tengok balik, nazar adalah wajib atas orang mukallaf. Wajib tu pecah pada dua pula. Di perkataan wajib tu pecah kepada dua. Wajib usul atau wajib furu'. Di situ. Wajib usul atau wajib furu'. Di situlah. Maka macam mana tu nanti kita sambung minggu depan ya. Nanti kita sambung minggu depan. Untuk hari ini kita bagi nampak bayangkan yang kita tulisan itu dulu. Jadi senang minggu depan. Untuk hari ini kita akhir di situ dulu. Katanya bermula khilaf ini dibinakan atas khilaf pada nazar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka kama qara'nahu wa ma hafaznahu wa ma sami'nahu faradda alaina wa aftah lana inna rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Ya.